So we are now at the end of this topic. Okay, topic of measure of dispersion for group data. Sekejap Kau masuk. Okay. So the last subtopic, which is how to solve problems involving measures of dispersion for group data. So this is our learning standard for today. So which how to solve problems involving measure of dispersion for group data. So take your time to recall what we have been learned along this topic. Okay, so frequency polygon, histogram, ogive. In the graph that we have a jagged line. So what is jagged line? And then we have measure of dispersion, finding the quartile, range, interquartile range. So in the interquartile range, we need to know what is a first quartile, second quartile, that been known as median, and third quartile. Okay, and then how to find the mean, because when we have the mean, so we can find the variance and standard deviation. And box plot. Okay, oh yeah, the characteristic of the box plot, of the histogram, of the frequency polygon. We have symmetrical graph, and also not symmetrical graph, which is skewed to the right. Okay, skewed right graph, skewed left graph. Okay, and then we have some more. Baik, so kita santai-santai je, kita nak menyelesaikan based on the graph given, based on the situation given, how to analyze, how to interpret the graph, and then how to answer the questions. Okay, let's go. So let's say example 13, without looking at the answer, kita try buat sendiri. So I'm trying to put myself in your shoes, macam mana you all baca buku kan. So let's say a survey on the duration of time in hours spent by customers to buy goods in the supermarket is carried out. The results of the survey are shown in the ogive. So this is ogive on the right. Okay, so the question are, construct a frequency table for the time taken by customers to buy goods in supermarket using the classes. So started the lower class is 0.5 until 0.9 until the highest class is 2.5 until 2.9. So hence estimate the mean and standard deviation. Okay, so sebelum kita nak menjawab soalan itu, kita kena faham dulu karakter ogive ni macam mana kan. So kita faham dalam ogive kita ada the new class before the lowest class. Okay, so that means 0.45 ini adalah kelas baru yang kita wujudkan dengan frekuensinya kosong. Okay, so kita interpret yang tu kan, kita faham yang tu, kita faham dia punya characteristic of the ogive. Okay, so kita faham yang ni adalah frekuensi 0 dan kelas baru. Okay, sebelum lowest class. Okay, sekejap baru nak masuk, ramai baru masuk. Okay, and then what we have under ogive, oh yeah, we have we use upper boundary. Okay, upper boundary kan, kita ada lower limit, kita ada upper limit, and we also have lower boundary and upper boundary. So kita akan use every upper boundary. So 0.5, 0.95, 1.45 until 2.95.
So that means this is our first class lah. Dia punya upper boundary dia kan 0.95. Okay. And then apa lagi kita kena tahu? Dia adalah cumulative frequency. So total data, total sample adalah 80. Okay, total sample adalah 80. So lah, so kita kena interpret lagi. Kita kena faham lagi apa yang kita boleh nampak berdasarkan graf. So kita beritahu lah, okay, total 80. Okay, and then kita tahu dia pakai upper boundary. And next, kita nak dapatkan setiap frekuensi. Okay, so kita kena bear in mind setiap kelas itu dia punya frekuensinya ditambahkan dengan frekuensi sebelum, right? Okay, so we need to find each frequency. I mean every frequency for each class. Macam tu. So kita ni lah construct a frequency table. Jom sama-sama kita construct table. Okay, saya nak construct kat mana? Saya tak ada tempat nak construct. Okay, 0.5 until 0.9. Meow. And then 1.0 until 1.4. Okay. Dan seterusnya lah. 1.5 until 1.9 dan seterusnya. So the next column is our frequency. Okay. So kita kena zoom in lah. Jom kita zoom in. Macam mana kita nak cari setiap frekuensi itu? Okay, jom tolong saya. Kita dapatkan frekuensi pada kelas yang pertama. So kita pakai pembaris. So kita tengok naik bagi kena atas ni. Lepas tu kita pakai pembaris. Sampai sini. Okey, so kita kena kenal pasti setiap kotak kecil itu berapa nilai dia. So kita ada segatan dia 0 sampai 20. So 20 itu bahagi dengan berapa kotak kecil di antara mereka, di antara 0 hingga 20. So 20 bahagi 10, maka setiap kotak kecil itu nilai dia 2. So kita kira lah, kita melalui berapa kotak? 1, 2, 3. So 3 darab 2, 6. Okay, so kita dah dapat 6. Lepas tu kita cari lagi lah. Cari lagi. Ini berapa? Yang ni. Okay. Oh, kena sini. Lepas tu pakai pembaris, kena dekat sini. Betul lah. So ini adalah 22. Baik, kita cari lagi. 1.95 kena dekat sini. Lepas tu garis kenalah dekat sini. So kita kira berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 2, 14. 14 tambah 40, 54. Okay, kita dapat 54. Baik. And then kita teruskan lagi. 2.45. So 2.45 kita garis putus sampai dah sini. Lepas tu kita pakai pembaris putus sampai sini. So berapa kotak kita lalu? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 kali 2, 10. 10 tambah 60, 70. Dan last sekali 2.95, 80. Okay. Baik. So kita dah dapat dah setiap cumulative frekuensi. Okay, setiap cumulative frekuensi. Kenapa dia hilang? Okay, jadi balik. Baik. Kita starting dengan frekuensi 6. Betul? Frekuensi 6. And then the next class, dia punya cumulative frekuensi ni adalah 22. So kita kena faham cumulative frekuensi adalah hasil tambah frekuensi kelas itu dengan kelas sebelumnya.
So kalau kita nak dapatkan frekuensi pada kelas itu sahaja, maka kita perlu tolak balik dengan kelas sebelumnya. So 22 tolak 6, so kita dapat 16. Okay. So 1.5 hingga 1.9 berapa frekuensi dia? Nah, 54 ni nak kena tolak dengan berapa? 22. 22, betul. So kita dapat 32. 32. Dan kita teruskan lagi. So untuk the next class 2.0 hingga 2.4. So kita punya frekuensi kita berapa? Kumulatif frekuensi kita 70. So 70 kena tolak dengan 54. So kita akan dapat 16. Betul. Dan last kali kelas 2.0 2.5 sampai 2.9. So 80 tolaklah 70. So kita dapat frekuensi kita 10. Betul? Betul. Okey. So kita dah ada dah frekuensi pada setiap kelas. So sekarang ni dah menjawablah soalan A. Settle soalan A. Okey. Lepas tu dia kata kemudian berdasarkan table yang kita dah construct, estimate mean and standard deviation. Lepas tu kita ingat balik dalam kepala kita, pernah tak kita buat table yang perlukan buat table yang baru untuk mendapatkan mean, standard deviation dan juga variance. Ingat. Ya, pernah minggu lepas kan. Kita buat table yang baru, kita perlukan tambahan 4 kolom atau 5 kolom, yang di mana kita perlu ada midpoint, kita perlu ada hasil darab F dengan X ataupun frekuensi dengan midpoint, lepas tu jumlahkan dia. Kemudian kita perlu ada midpoint yang berkuasa 2. Kemudian kita perlu ada kolom yang midpoint yang berkuasa 2 itu darab dengan frekuensi dan cari dia punya hasil jumlah dia. Okey. So memandangkan ini dalam kertas 2. Okey, ini dalam kertas 2, maka awak perlu buat table yang barulah mewujudkan kolom-kolom yang disebutkan tadi tu. Okey. So awak buat, try lah buat. Tak payah tengok jawapan, kita buat sama-sama. So ni table barulah, maksudnya kita ada kelas. Okey, ni kelas. Lepas tu frekuensi, midpoint, hasil darab midpoint dengan frekuensi, midpoint berkuasa 2, hasil darab frekuensi dengan midpoint berkuasa 2. So kita perlu nak dapatkan jumlah frekuensi, jumlah fx dan jumlah fx berkuasa 2. So macam mana nak dapatkan midpoint? Tambahkan dua-dua tu. Okey, tambahkan dua-dua, iaitu lower value dengan higher value dalam kelas itu dibahagi 2 dapat midpoint. Okey, santai-santai sebab kita nak biasakan awak menulis sendiri. Kalau kita baca je baru 5% kita faham. So dengan tangan awak tu awak buat sendiri table tu. Cari sendiri midpoint berapa, hasil darab dia berapa, and then nanti bolehlah awak check pada solution yang dah diberi, sama tak. Sebab kita risau kod-kod ada errata dalam buku teks. So yang ni kita apply apa yang kita faham. Okay, take your time buat, cuba buat. Nanti akhir sekali awak tolong bagi tahu kat saya jumlah fx, jumlah fx kuasa 2. Okey, sebab jumlah frekuensi kita dah tahu dah 80. Untuk frekuensi tu saya dapat 80. Okey, betul lah tu, sebab kita punya kumulatif frekuensi pun memang 80. Okey, bagus. Lepas tu yang hasil darab frekuensi dengan midpoint dapat 167. 167. Okey. Kalau ada bantahan kawan-kawan lain yang boleh kemukakan. Oh, Masya Allah. Weh, kenapa? Sorry cikgu. Masya Allah, sebab nilai dia sama ke macam mana? Okay, so and then untuk frekuensi dengan midpoint kuasa 2?
Saya dapat 487.5. 487.5. Okey. Bagus. So harapnya semua dapat lah yang macam ni kan. Kemudian kita bagi tahu, oh mean formula dia apa? Ini simbol dia. Mean adalah hasil darab hasil tambah kepada darab frekuensi dengan midpoint bahagi dengan hasil tambah frekuensi. So sebab tu kita perlukan data-data yang tadi. So 167 bahagi dengan 80. Okey, so tekan kalkulator. 2.0875. 2.0875. And then standard deviation adalah square root of hasil tambah frekuensi darab dengan midpoint kuasa 2 bahagi dengan hasil tambah frekuensi tolakkan dengan mean yang berkuasa 2. So masukkan nilai dia. So kita dah dapat hasil darab frekuensi dengan midpoint berkuasa 2. So hasil tambah dia adalah 487.5 bahagi dengan hasil tambah frekuensi iaitu 80. Kemudian tolak dengan mean yang berkuasa 2 iaitu 2.0875 berkuasa 2. Maka kita akan dapat 1.73609.375 banyak kan. So kita ambil 4 decimal places. So 1.7361. So square root kan dia. So square root kan 1.7361. So awak akan dapat 1.3176. 1.3176. Semua setuju? Setuju. Setuju Igo. Okey, bagus. Alhamdulillah. So yang ni secara kata tambahan untuk kita nak faham lagi. Okey, kita tengok mean dia mean adalah 2.0875. 2.0875. Dan kita faham mean adalah average keseluruhan, betul? So kita tengok 2.0 kat sini lah. Lebih kurang kat sini kan. Okey, ni yang saya tanda ni. Okey, 2.2 tak adalah situ, tu jauh sangat tu, sorry. Baik, dekat sini. Betul-betul tepi ni je. Okey. Alright, 2.08. Okey, so and then kita nak relatekan dengan central of tendency. Central of tendency. So kita tahu median, mode dengan mean. Okey, median, mode dengan mean dia semua ketiga-tiga ni adalah melibatkan average. Cumanya kita nak guna yang mana based on kesesuaian situasi. Okey. Okey, so kita tengoklah, kita sajalah main-main kat sini. 2.0875 ini adalah mean kat sini lah, mean, betul? Baik, median kita dah ada ogive. So boleh tak dapat median? Boleh menggunakan kuartil nombor 2 iaitu 1/2 darab dengan 80. Maka pada yang ke-40 ni lah, 40 ni. 40 ni, so kita garis putus. Kena pada garisan ogive, buat turun. Median dekat kawasan ni. Okey, tadi mean dekat kawasan ni. Baik. So dia nak dekat-dekat dekat situ kan. And then mode adalah kekerapan tertinggi. Kita kan dah ada frekuensi table tadi. So kita punya mode kita berada dalam kawasan kelas 1.5 hingga 1.9. 1.5 hingga 1.9. So secara tak langsung daripada observation kita boleh interpret yang ketiga-tiga data itu berada dalam kawasan kelas yang sama. Walaupun mean itu dia keluar sikit je kan, tapi dia mesti dalam kawasan yang sama iaitu kelas 1.45 hinggalah 1.95. So daripada sini kita boleh ceritalah bila mana mode, median dengan mean
dalam kawasan kelas yang sama. So kita boleh bagi tahu kita boleh bagi tahu yang 1.45 hingga 1.95 adalah average ataupun purata masa yang diperuntukkan oleh customer untuk membeli belah kat supermarket. So itu cara kita buat conclusion. So secara puratanya untuk shopping complex Topen ini kebanyakan customer dia spend time daripada spend time 1.45 jam ke 1.95 jam. Macam tu. Okay. Tapi kalau let's say tiba-tiba min dia dekat jauh sana, lepas tu dia punya median dia dekat nun sana, lepas tu dia punya kekerapan dia belah lain, so ada something wrong dengan kita punya data kita. Okay, ada something wrong dengan pengiraan kita. Kebiasaannya ketiga-tiga central of tendency itu mesti berdekatan. Boleh jadi sama, okay, sama atau berdekatan. Tapi kalau jauh menyimpang, maksudnya kita punya pengiraan pun menyimpang. Gitu. Itu tambahan. Okay, sebab kita nak kait dengan central of tendency yang kita belajar waktu form 4. Okay, habis. Itulah cara kita mengenal pasti punca, mengenal pasti masalah sebelum kita selesaikan, sebelum kita menjawab soalan-soalan yang diberi. Okay, next kita pergi kepada soalan. Jom. So kita check betul tak? Kita dapat apa? 1.75. Kita dapat apa tadi? Kenapa saya dapat 2.0875? Apa yang salah kat ni kita? Okey, kita tengok kelas. Betul dah? 6, 16, 32, 16, 10. Betul? Okey, bagus. Kita punya table bagus. Sekarang ni kenapa kita tak dapat jawapan yang sama? Ni lah cikgu, saya salah kira daripada frekuensi daripada second table tu. Yang ni lah kan 140. Kita punya ni tadi 167. Gitu. Tak apa. At least kita belajar kan. Bila kita belajar, kita ada kesilapan pada pengiraan. Sebab tu mean dia terkeluar. Kalau kita kira balik, nampak mean dia cantik je. Mean dia dekat 1.75. Betul-betul dalam kawasan mana? Kawasan mana? Dalam kawasan 1.45 hingga 1.95 tadi kan. Okay. And then standard deviation dia kecil. So kita boleh faham kalau standard deviation kecil bermaksud kita punya kelas itu, kelas yang daripada 1.4 hingga 1.9 itu sangat konsisten. Maksudnya ramai orang, ramai customer yang berada dalam kawasan kelas itu. So sebab itu jarak dia pun dekat-dekat je. Konsisten lah kat situ. Dia tak ada pun skewed ke kanan ke, skewed ke kiri ke. So dia boleh katakan symmetrical lah kat situ. Okay, symmetrical. Baik. So macam mana kita nak tahu dia symmetrical, macam mana kita nak tahu bentuk distribution itu. Jom kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, tak ada apa, nampak making a conclusion. Tak ada apa. Jom 7.2D. Baik, kita buat sama-sama. The histogram. Ni histogram pula. Histogram on the right shows the blood glucose readings taken from a group of patients in a clinic. Ni seronok budak-budak bio ni. Based on the histogram, is the distribution symmetrical? Give your reason. Okay, and then B, calculate the mean and standard deviation of the blood glucose readings, and C, compare the standard deviation of the blood glucose readings between 6.0 tak tahu lah unit dia apa, tak apa, with the standard deviation in B. In B, justify your answer. Okay, jom kita kena kenal pasti dulu histogram. Histogram kita pakai apa? Histogram kita pakai lower boundary ke upper boundary pada setiap kelas. And then kita tak ada pun kelas baru. Okay,
kita tak ada pun kelas baru. So kita pakai, tengoklah ada berapa kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 kelas. Kemudian apa lagi kita, let's say kita tahu kalau nak cari mean ke standard deviation ke, kita perlu dapatkan midpoint dia kan. So midpoint dia yang ni lah, kat kawasan ni. Ni midpoint. Okay, midpoint. Ni kawasan midpoint. Okay, tengah-tengah lah. Maksudnya awak ambil hasil tambah itu bahagi 2. Apa saya buat X lah, abaikan. Okay, so kita tahu midpoint adalah hasil tambah lower limit dengan upper limit bahagi 2. And then kita boleh tahu kekerapan tertinggi. Ni adalah mode kita lah, ni mode. Okay, kekerapan tertinggi kita MOD. Mode MODE mode. Okay, kekerapan tertinggi kita adalah 40. Right. So kita kena faham kalau kekerapan tertinggi kita dekat situ, bermaksud kita punya mean dan median mesti nak dekat kelas 6.95 hingga 7.95. Okay. Baik. So kalau kita tengok kat sini, adakah symmetrical? So macam mana kita nak tahu symmetrical? Kita buatlah apa? Kita buat garisan macam, maksudnya kalau nak bagi nampak, kita wujudkan frekuensi poligon. Okay, ambil tengah-tengah lah kan. Ni tengah-tengah, naik, lepas tu turun. Zoom turun habis macam tu. So daripada sini kita boleh nampak tak? Nampak, kita boleh nampak kan? Adakah dia symmetrical? Kalau symmetrical, dia mesti macam ni. Macam tu. Cantik je. Tapi sebab dia punya bentuk dia, kalau kita keluarkan garisan itu, dia jadi ke arah macam ni. Naik tinggi, turun. Macam tu. So kalau kita tengok kita punya lukisan kita, bila kita faham, kita conteng dekat graf itu, so kita tengok dia dia punya apa lagi, konsistensi dia tu, konsisten. Okay, konsistensi dia banyak kepada di sebelah kanan kan. So dia condong ke kiri, maksudnya dia skewed to the left. Okay, so bila mana ada skewed, maka dia bukan symmetrical. So bagi tahulah, no, it is not symmetrical. Bagi tahu reason. Bagi tahulah reason based on macam mana cara awak interpret graf itu. So banyaklah jawapan dia. Awak boleh bagi tahu, kalau awak tak kalau awak let's say lah kata tak faham tentang skewed, kita ambil bahasa mudah. Dia banyak data dia tinggi dekat sebelah hujung kanan. So kita boleh bagi tahulah dia tak symmetrical. Kalau symmetrical, mestilah dia punya kekerapan tertinggi dia kat tengah-tengah sini. So kita bagi tahulah data terkumpul banyak di sebelah kanan. Itu bahasa Melayu dia lah kan. Bahasa Melayu kita nak faham dulu. Dia bukan symmetrical kerana data banyak terkumpul di sebelah kanan ataupun di bahagian kelas-kelas yang tertinggi. Ataupun kita boleh bagi tahu dia terkumpul pada kelas daripada 6.95 hingga 8.95. Kita boleh cerita macam tu sebab ada banyak jawapan. Awak boleh letak reason awak. Okay? Tapi kalau awak faham itu adalah skewed, so awak boleh bagi tahu lah, dia bukan symmetrical kerana data dia condong ke kiri. Condong ke kiri. Macam tu je. So kalau dah bahasa Inggeris dia, awak boleh bagi tahu lah yang the data is concentrated tu terkumpul lah. Terkumpul. Concentrated dia kata on the right side. Sebab banyak terkumpul di sebelah kanan. Dia tak kata pun banyak terkumpul di tengah-tengah. Kalau banyak terkumpul di tengah-tengah, so itu adalah symmetrical. Kalau banyak terkumpul di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, dia tak symmetrical. Itu maksud dia. So
Jangan risau. Reason ada banyak. Based on macam mana awak pandang graf itu, macam mana cara awak interpret, meramalkan. Interpret ramal yalah, ramal data itu. Okay. So topik ini dia lebih kepada persepsi masing-masing. Tapi graf sama. Baik. So settle lah soalan A. Okay, awak boleh bagi jawapan. Cikgu boleh tak saya nak jawapan dalam bahasa Melayu? Boleh, tak salah pun, sebab dalam SPM dia kan DLP, dual language. So kalau awak takut awak punya bahasa Inggeris awak membuatkan pemeriksa salah faham, so awak boleh buat dalam bahasa Melayu. Okay. Sebab kita belajar nak faham. So kita tengok soalan itu, apa yang kita faham kita salin, apa yang kita faham kita tulis based on ayat yang kita boleh membuatkan orang lain faham. Okay. B, calculate the mean and standard deviation. So nak calculate the mean and standard deviation, kita kena dapatkan apa dalam histogram? Kita perlu dapatkan midpoint. Okay, midpoint. So kena carilah midpoint. Cuba cari midpoint. Jom sama-sama midpoint. So 2.95 yang ni lower boundary, upper boundary kan. So maknanya 3 lah, 3.0 hingga 3.9. Gitu. Yalah. Okay, so 4.0 hingga 4.9, 5.0 hingga 5.9, 6.0 hingga 6.9, 7.0 hingga 7.9, dan 7.0 hingga 8.9. So cukup tak 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, 6. And then kita kena tahu frekuensi pada setiap kelas. So kita zoom in. Jom zoom in. Okey, jom dapatkan sama-sama dia punya frekuensi dia. Pada kelas pertama, frekuensi dia berapa? Tengok segatan dia. Segatan dia 0 hingga 10. And then kita melalui 10 kotak kecil. So 10 bahagi 10. So setiap kotak kecil itu 1. So yang ni berapa? 4 ke 5? 4. 4. Okay, bagus. And kelas kedua 10. Kelas ketiga 20. Kelas keempat, kelas keempat, tolong saya kelas keempat 26. Okay, bagus, 26. Kelas kelima dah tahu dah 40. Dan kelas ketujuh, kelas ke-6. Jadi kelas kelima, kelas ke-6, kelas ke-6 30. 30. Okay, cun. So jom. Lepas tu midpoint kita nak ambil apa? Midpoint. Good, masih. Then midpoint. So midpoint kita ambil lah, tadi kan dah buat kelas tadi 3.0 tambah 3.9 bahagi 2. So akan dapat apa? 3.45. So 3.45. So 4.45. Ya, betul. Bagus. 6.45. Bagus. 7.45. Okey. 8.45. And then jom kita cari. So carilah hasil darab fx, lepas tu cari dia punya summation dia, jumlah dia. Lepas tu cari x kuasa 2. Lepas tu cari hasil darab fx kuasa 2. Jom. Cuba buat. A dah settle, B je kita nak buat B.
Nanti awak tolonglah bagi tahu saya apa hasil tambah fx ni berapa, hasil tambah fx square ni berapa, dengan hasil tambah frekuensi berapa. Cik, Ya saya. hasil tambah FX saya dapat 886.5. 886.5. Okey, terima kasih. Kalau yang lain setuju. FX square Okey, fx square 842 8 442 44 2.2 2.2. Okay, and then kita punya total frekuensi 126. 126. Betul? 126. 130. 130. Okey, bagus. Terima kasih. Jom. Mean. So, mean total fx bahagi dengan total f. So, kita dapat 886.5 bahagi dengan 130. Berapa kawan-kawan? 6 something ke 7 something? 6.82. 6.82. Okey. So dia punya mean dia dekat kawasan ni lah, kawasan kelas ni. Dia tak ada berada dalam kawasan mode. Okey, and then standard deviation. Okey. So 8442.2 bahagi dengan 130 tolak dengan min yang dikuasa 2 kan. So 6.82 kuasa 2 and then square root kan dia. Berapa awak dapat? Cikgu, Ya saya. yang nilai fx square tu memang 8,000 kan? Tak tahu, saya ambil jawapan daripada awak je. Kawan-kawan Saya awak. dapat 885.8 cikgu. 8 85.8. 85 84. Ya, FX tu saya dapat 885.8. Oh okey, 885.8. Okey. So 885.8. So maknanya awak punya fs kuasa 2 pun berlainan lah kot. So 885.8 bahagi dengan 130, awak akan dapat 6.138. 6.8 6.8138. So 6.8138. Okey, 6.82 sebab saya dapat 6.8192. Tapi saya tak pakai apa? FX, hasil tambah FX dengan ni saya pakai yang cara calculator tu. Ada lagi bantahan ke semua sama 885.8 untuk hasil tambah FX tu? Saya dapat yang fx square tu 6283.2. Ush, jauh betul ni. 6 6283.2. Lagi. Dia kalau ikutkan mesti semua akan dapat sama.
Kena hati-hati, 4 darab 3.45, 10 darab 4.45. Lepas tu yang kuasa 2 pun kena hati-hati juga. Kan 3.45 kuasa 2 berapa? 4.45 kuasa 2 berapa? 3.45 kuasa 2. Kalau boleh awak ambil semua nombor dia. Macam contoh 3.45 kuasa 2, awak akan dapat 11.9025. Ambil semua tu. Jangan bundarkan. Kalau terlalu panjang perpuluhan dia, ambil 4 titik perpuluhan. Saya punya jawapan 6.8192. Ini jawapan saya. Jawapan saya guna kalkulator lah. Saya pakai midpoint dengan frekuensi je. Yang kita guna kaedah kalkulator tu. Tak apa, nanti kita cuba nanti awak try buat balik. Tak apa, kita kena ulang sampailah kita mantap. Gitu. Okay, and then standard deviation, awak masukkan nilai awak dan awak akan dapat 1. Ni jawapan saya lah, 1.3538. Okay. So habis lah, itu je lah. Dia suruh calculate je, tak suruh interpret ke apa ke. Cuma soalan C dia suruh compare. So compare the standard deviation of the blood glucose readings daripada 6.0 sampailah 8.9. Maksudnya daripada sini lah. Daripada sini sampai dah sini. So awak perlu guna 3 ni sahaja. Cuba cari ketiga-tiga ni punya mean dengan dia punya standard deviation. Tapi nak dapatkan yang ni, awak perlu dapatkan mean dia dulu. Average untuk ketiga-tiga ni. Kan? So bila awak dapat average ataupun mean untuk just 3 data ini, lepas tu barulah awak boleh dapatkan standard deviation dia. Okay. So mana tadi? 6.0 yang kelima. Okay. 26. So 26 kali 6.45. Okay, tambah dengan 40 darab 7.45 tambah dengan 30 darab 8.45. Okay. So kita bahagi dengan total frekuensi untuk ketiga-tiga ni sahaja. Total frekuensi untuk ketiga-tiga ni adalah 26 tambah 40 tambah 30. So kita akan dapat mean kita adalah 7.4917. Okay. And then alamak. Okay. Kemudian kena dapatkan yang kuasa 2 pula kan. Tak apa, kita buat sama-sama. So 26 darab dengan 6.45 kuasa 2 tambah 40 darab 7.45 kuasa 2 tambah 30 darab 8.45 berkuasa 2 bahagi dengan hasil tambah ketiga-tiga frekuensi itu 26 tambah 40 tambah 30. So awak akan dapat 56.7067. Okay. So tolak dengan mean yang kita dapat. Mean kita 7.4917 berkuasa 2. So kita akan dapat 0.5811. Kemudian kita square rootkan dia. Maka kita akan dapat standard deviation untuk bahagian ni sahaja adalah 0.7623. Okay. So kita buatlah comparison sebab dia suruh compare. So compare 0.7623 dengan 1.3538. So daripada sini kita boleh nampak yang untuk standard deviation yang blood glucose readings between 6 sampai 8.9 adalah smaller. Okey, adalah kecil. Kalau bahasa Melayu, okey, bacaan bacaan darah glukos.
You kot. Bacaan darah glukos di antara 6 hingga 8.9. Standard deviation dia, okey, standard deviation apa bentuk piawai kan, bentuk piawai. Standard deviation adalah kecil daripada standard deviation keseluruhan data. Sebab apa? Justify. Sebab apa? Sebab kita menggunakan data yang kecil kan, berbanding dengan data yang besar. Ni kita ambil keseluruhan data ni, tapi kita menggunakan data 3 ni sahaja. So sebabkan kita guna data yang kecil ataupun kita punya dispersion, okey, nampak, kita guna dispersion yang kecil je, kita tak guna wide dispersion. So kita guna small dispersion. Okay, small dispersion membuatkan standard deviation smaller than the wide dispersion. Itu je. Okay, justify. So ikutlah, ikut bahasa awak. Kalau awak rasa awak faham, okay, saya menggunakan 3 data ni je. So saya punya serakan data yang saya guna adalah kecil berbanding dengan serakan data yang besar ini. So bila saya guna serakan data yang kecil ini, saya mendapati standard deviation saya adalah lagi kecil daripada standard deviation untuk serakan data yang luas ini. Itu bahasa Melayu. Kita faham dulu dalam bahasa Melayu. So daripada bahasa Melayu bolehlah awak explain dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau awak tak reti nak explain dalam bahasa Inggeris, biar je dalam bahasa Melayu. Yang penting awak faham. Gitu.